nak berimpun, kalau betul-betul nak berimpun, kalau betul-betul nak serah memorandum, ambil 5-6 orang, pergi satu kereta, jumpa yang di Pertuan Agong. Hari ini, pemuda PAS buktikan, dia boleh pergi utusan Malaysia, serah memorandum, 5-6 orang, tak ada masalah. Utusan terima. Tak payah nak berimpun, tak payah nak belarak. Pasal, soalan tuan-tuan kena tanya, pasal apa dia nak juga belarak di tengah jalan bandar Kuala Lumpur, hari Sabtu, tengah hari, waktu puncak, orang dah ramai turun. Pasal apa? Pasal pertama, ada agenda jahat. Saya tahu kawan-kawan PAS saya niat dia baik. Dia nak betul-betul berimpun, nak protes pasal pilihan raya. Tapi dia tak tahu Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim ni tuan-tuan, kata Datuk Zarin, raksasa pelbagai wajah. Multifaceted monster. Tuan-tuan kena ingat, Anwar Ibrahim, saya tahu, tahun 98 saya bagi sikit dia. Anwar Ibrahim tuan-tuan, 16 Julai, dia kena berdepan dengan mahkamah yang sabitkan dia dengan pembelaan dipanggil untuk jawab tuduhan liwat Saiful. Apa pembelaan Anwar? Pembelaan Anwar satu je. Alibi. Dia suka sangat buy ni, tak tahu pasal apa. Alibi. Lawyer dia buy, dia punya defend pun alibi. Alibi ni apa tuan-tuan? Alibi maknanya aku tak ada kat situ. Itu alibi dia. Siapa antara saksi dia? Wan Azizah. Wan Azizah, isteri tersayang bakal presiden Kelab Taat Suami. Dalam keadaan, tuan-tuan bayang, Anwar nak kena jawab dalam mahkamah 16 Julai ni, yang dia tak ada situ. Dalam keadaan, polis bawa bukti dalam mahkamah, video, CCTV, dia naik lift hari itu, di kondominium tu. Pegawai dia sendiri datang mahkamah, confirm betul memang Anwar ada pergi situ. Ketiga, mahkamah dah putuskan terima DNA yang ada pada Saiful. Maknanya berlaku. Dalam keadaan macam tu, macam mana Anwar nak jawab? Dulu boleh, kes 98 boleh jawab. Sebab sampel DNA tak ada, sumber DNA tak ada. Azizah pun saya ingat, saya lupa. Dia ada pemilihan, dia berani. Tiba-tiba yang ni tak ada. Dia nak jawab macam mana dalam mahkamah dengan Peguam Negara taji dia cukup-cukup dengan bukti-bukti ni. Dia takut. Sebab tu dia nak lari dulu. Kedua, yang paling dia gentar, Wan Azizah nak naik kandang saksi. Nak kata Bang Non tak ada situ. Tuan-tuan, dalam keadaan dalam CCTV tu, gambar Wan Azizah langsung tak ada. Bermakna Wan Azizah tak ada situ. Dia tak tahu. Satu. Kedua, mereka tengok sendiri depan mata mereka macam mana Wan Azizah bila berdepan dengan soalan daripada reporter, itu dengan lawyer sebelah dia, Nurul Izzah sebelah dia, Khalid Ibrahim sebelah dia, dengan geng-geng dia semua duduk kat dia. Reporter tanya, mana jam tu Kak Zah? Kalau ada kat dia tuan-tuan, sidang akhbar tu dalam rumah dia. Dia pergi lesat tunggu sana, Kak Wan pergi ambil kat dalam bilik. Satu dunia nampak macam mana reaksi Wan Azizah masa tu. Apa jadi? Dia gabrah, dia panik, dia maki kawan tu, dia cakap macam-macam. Tuan-tuan boleh bayang, dalam keadaan kawan ramai, lawyer ada, anak sebelah, di rumah dia, kena tanya dengan reporter. Wan Azizah gabrah, kelang kabut. Tuan-tuan boleh bayang, Wan Azizah duduk dalam kandang saksi, seorang-seorang dia, kena tengih dengan Peguam Negara. Mampus. Pakai pampers hari tu Wan Azizah. Jadi tuan-tuan, kalau tuan-tuan Anwar Ibrahim, macam mana saya kenal Anwar Ibrahim? Aku nak kena bohong lagi. Wan Azizah bini aku pun nak pergi. Apa jalan dia? Macam dia buat tahun 98. Saya terlibat sendiri. Apa kami buat? Kami buat perhimpunan 20 September supaya berlaku kekecohan. Yang rakyat datang ratus ribu ni, mereka tak tahu. Mereka tahu Anwar dizalimi. Yang dia tak tahu 5-6 ekor macam kami ni nak buat kacau. Kami dah memang masa tu plan nak buat huru-hara. Apa plan kita? Kita bakar Masjid India. Kita bakar. Bakar sungguh.
Kita pecahkan kereta TV3. Kita akan belarak pergi PWTC, kita akan belarak pergi ke Seri Perdana, kita akan baling molotov koktel. Tu Zamil tu ada hidup lagi. Kita tanya dia. Kita buat. Saya antara kepalanya. Saya antara kepalanya. Saya punya kerja malam tu tuan-tuan, 20 September tu, kerja saya pergi Stadium Bukit Jalil bakar. Tu kerja saya. Pasal apa? Pasal malam tu Queen Elizabeth daripada England nak rasmi sukan Commonwealth. Orang ramai. Tuan-tuan boleh bayang apa jadi kalau saya berjaya tembus, baling molotov koktel terbakar. Apa jadi? Riuh habis semua. Negara huruf apa? Nasib baik. Masa tu tak nasib baik lah, tapi sekarang tengok balik, nasib baik. Polis tahan kami bawa ISA. Betul kan? Saya bukan kata saya nak sokong ISA, saya pun kerap juga kena tangkap. Ada laki jantan cute macam saya kena ISA. Tapi tuan-tuan, kalau polis tak tahan saya malam tu bawa ISA, habis. Disebabkan polis bertindak cepat, kami 17 orang ditangkap bawa ISA malam tu. Saya, Anwar, Malik Husin, Roslan Kasim, segala anak Kasim semua kena. 17 orang. Dengan Zaid Amidi pun kena. Kalau tuan-tuan, kalau malam tu polis tak ambil tindakan ISA, saya tak boleh bayang apa nak jadi. Kami dah bersedia dah masa tu. Sama dengan pasal Anwar akan berdepan dengan mahkamah pada 27 hari bulan. 27 hari bulan. 29 hari bulan, minta maaf. 29 hari bulan. Jadi dia takut buat. Alhamdulillah. Bila tengok balik belakang, nasib baiklah polis buat ISA masa tu. Benda yang sama. 16 Julai dia kena pergi kat mahkamah bagi keterangan. Wan Azizah kena bagi keterangan kat mahkamah. Dia buat 9 Julai. Supaya berlaku kecoh. Tu satu. Kedua, untuk kawan-kawan saya dalam PAS. Saya nak tutup di sini. Selepas penerangan yang panjang ni. Bagaimana kita orang PAS, macam ahli PAS lagi pula dah. Macam mana kita ahli PAS boleh jadikan Ambiga Srinivasan, bekas Presiden Majlis Peguam, ketua kita untuk demonstrasi haram ni? Tuan-tuan lupa ke? Saudara-saudara saya dalam PAS lupa ke siapa Ambiga tu? Dialah penganjur IFC yang kita lawan habis-habisan, yang menyebabkan Ketua Pemuda PAS Pulau Pinang kena hukum mahkamah, kena penjara. Ustaz Nordin kena penjara pasal lawan Ambiga IFC di Pulau Pinang ni. Berapa ramai Syahrul dan lain-lain kawan-kawan yang diheret ke mahkamah kerana menentang orang macam Ambiga menjadi juara IFC. Jangan lupa kita berhimpun, buat himpunan sejuta umat di masjid negara, masjid wilayah, untuk menentang Ambiga dan kawan-kawan dia dalam kes murtad Lina Joy. Kerana Ambiga antara orang yang kuat menyokong untuk Lina Joy murtad. Ada antara kamu yang isytihar jihad terhadap Ambiga dan Majlis Peguam. Jangan lupa Ambiga lah orangnya yang menjadi kepala menganjur forum masuk Islam. Lupakah kita pergi berhimpun depan Majlis Peguam? Kamu separuh dengan saya, duduk sebelah saya, takbir, jihad, nak perang dengan Majlis Peguam. Kita sama-sama rempuh Majlis Peguam hari itu. Lupa ke? Hari ini mereka boleh angkat Ambiga jadi ketua mereka. Tuan-tuan, nak kata apa lagi tu? Hipokrit paling besar. Tapi saya yakin rakan-rakan saya dalam PAS banyak yang tak setuju, tak terima. Sebab tu saya minta sahabat-sahabat saya, rakan-rakan saya dalam PAS, berjuang sendiri. Tak mau pakat dengan UMNO tak apa, tapi berjuang sendiri. Kalau saya faham arwah Ustaz Fadil, yang saya faham mentaliti, pemikiran arwah Ustaz Fadil, dia takkan jadi macam ni. Ustaz Fadil ni orang politik. Dia ahli siasah. Walaupun dia ulama, tapi dia ahli siasah. Dia betul-betul faham pasal politik. Matlamat kita nakkan kuasa supaya kita boleh laksanakan Islam. Itu matlamat dia. Lepas 2008, bila berlaku
gelombang perubahan. Kalau Ustaz Fadzil lah yang jadi presiden masa tu tuan-tuan, saya boleh baca apa dia akan buat. Dia akan telefon Pak Lah. Pak Lah, PAS ada 23 ahli parlimen. Pak Lah dah hilang 2/3. Pak Lah nak 2/3 tak? Kalau Pak Lah nak 2/3, kami PAS nak macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Dia akan cakap macam tu. Dia bukan peduli DAP, tuan-tuan. Ustaz Fadzil tak pernah percaya dengan DAP. Sebab tu Ustaz Fadzil tak pernah nak PAS duduk satu camp dengan DAP. Tak pernah. Baca balik sejarah. Dia tak pernah mau bersekongkol dengan DAP. DAP yang buat lain. Kami buat lain. Ustaz Fadzil akan ambil kes Selangor, kes Perak. Dia akan pergi kepada UMNO. Ni, kami ada 6 orang adun di Selangor. Kalau kami join pakatan, kami jadi kerajaan. Kalau kami join UMNO, kami jadi kerajaan. Sekarang ni, kamu nak jadi kerajaan? Kamu nak jadi kerajaan? Kami nak macam ni. Kami nak jadi menteri besar, kami nak haramkan arak, kami nak haramkan judi, kami nak ni. Itu kalau Allah Ustaz Fadzil. Tapi yang naik ni, Ustaz Fadul. Bedul. Ini kaum-kaum penyembah Anwar. Yang naik ni semua kaum penyembah Anwar. Ni tuan-tuan, orang yang naik ni, orang yang sama tahun 80-an, duk kafirkan Anwar. Duk kafirkan Anwar. Duk istihar Anwar macam-macam. Ni orang. Hari ni. Tuan-tuan, kalau ada akal, dan kebetulan Allah memang bagi kita akal, fikirlah. Fikirlah. Gunakan akal tu. Jangan sampai kita jual agama, jual perjuangan semata-mata kerana nak pegang kuasa. Jangan kita jadi macam tu. Kalkatu dah tahu cahaya tu mematikan dia. Kalkatu ni dia tahu cahaya ni membunuh dia. Dah dia pi juga. Dia dah nampak kawan-kawan dia jatuh. Dah dia pi juga. Jangan kita amalkan politik kalkatu, politik yang boleh menghancurkan kita. Faham siapa sebenarnya Anwar. Tahu siapa wajah Anwar sebenarnya. InsyaAllah kita harap Allah akan berikan kita petunjuk yang baik datang pada Allah, tidak kelemahan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.